Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Muhammad Zuki. Saya adalah salah seorang tenaga pengajar kafa di Sekolah Rendah Kebahasaan Bakong, Kelantan. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugasan Dr. Tajul yang bertajuk Seorang Guru sebagai Tauladan ataupun Qudwah Hasanah kepada murid-murid yang berada di sekolah. Sebagaimana yang kita tahu, guru adalah seorang individu yang boleh mempengaruhi pelajar selain daripada pendidikan awal mereka di rumah bersama ibu bapa mereka. Dan guru ini amat disanjungi kerana mereka mempunyai ilmu, mempunyai personaliti, tanggungjawab dan menunjukkan contoh yang baik kepada murid. Jadi murid akan ikut mereka tanpa ragu-ragu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah yang terbaik untuk diikuti seseorang Muslim. Firman Allah Ta'ala, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi mereka yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat. Masyarakat dan ibu bapa akhir-akhir ini terlalu menyerahkan tugas mendidik kepada guru dan institusi sekolah. Jadi di akhir ini peranan guru tidak hanya menyampaikan ilmu dalam kelas saja, bahkan mendidik anak murid itu sehingga menjadi manusia yang berguna pada masa akan datang. Guru adalah ibu bapa kedua bagi setiap anak dan sekolah adalah rumah kedua bagi mereka setelah melangkah ke alam persekolahan. Maka mekanisme kedua terpenting dalam pembentukan akhlak seorang manusia adalah guru. Menurut teori Albert Bandura, guru berperanan sebagai model atau contoh kepada anak muridnya. Dan sebagai model, apa saja tingkah laku, perbuatan yang ditunjukkan oleh seorang guru akan menjadi ikutan murid sama ada tingkah laku itu positif ataupun tingkah laku negatif. Dan seharusnya seorang guru perlu sentiasa menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik sama ada ketika mereka berada di sekolah ataupun ketika mereka berada di rumah, iaitu keadaan luar sekolah, iaitu berada di sekolah ataupun di luar kawasan sekolah, sama ada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Hal ini kerana tingkah laku seorang guru itu akan ditiru, akan dicontohi oleh seorang murid. Maka di situ kalau seorang guru ni berakhlak dengan akhlak mulia, maka muridnya akan meniru akhlak tersebut. Apabila seorang guru disenangi peribadinya, maka segala tunjuk ajar, nasihat dan bimbingan akan mudah diterima. Secara tidak langsung, kejayaan membentuk akhlak murid akan mampu dicapai dengan jayanya. Bagi melahirkan individu yang mempunyai nilai-nilai murni selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kaedah yang boleh dilakukan oleh seorang guru adalah dengan melakukan perbincangan dan penerangan yang mudah diikuti oleh pelajar. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah bagi meningkatkan akhlak murid. Guru juga perlu menunjukkan teladan dan pelajar akan meniru sikap guru berdasarkan apa yang mereka lihat. Di samping itu, guru juga mampu menyingkirkan akhlak ataupun membuang akhlak buruk para pelajar dan murid dengan cara sering menegur dan memberi nasihat. Kaedah menegur dan memberi nasihat perlulah berhikmah, iaitu dengan cara lembah lembut, dengan suara yang lemah lembut, dengan intonasi yang perlahan dan percakapan yang baik. Kerana intonasi yang lembut mampu memberikan murid itu
menjadikan murid itu mendengar nasihat kita. Oleh itu, guru perlu berkomunikasi dengan berkesan bagi memastikan wujud perubahan tingkah laku positif ke atas pelajar mereka ataupun ke atas murid mereka. Pendidikan bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Konsep kedua hasanah sangat-sangat relevan untuk meningkatkan akhlak murid dalam melahirkan modal insan positif dan mengamalkan nilai-nilai murni. Modal insan yang ingin dihasilkan perlu dilengkapi dengan nilai-nilai murni dan sikap optimistik kerana kemajuan dan pembangunan material semata-mata gagal melahirkan generasi yang seimbang untuk mencapai kualiti hidup dan kegemilangan tamadun manusia pada masa akan datang. Pendidikan perlu bersifat bersepadu serta berpaksikan tauhid dan berlandaskan falsafah serta nilai Islam. Pendidikan akhlak yang berteraskan konsep Islam dan sangat membantu dalam merealisasikan matlamat ini. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada mereka yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.